Video ini daripada saya iaitu Nur Akila binti Mat Azhar. Saya daripada kumpulan E bagi semester 1 sesi 2020-2021. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Akila binti Mat Azhar yang memegang nombor metrik di 201910873333. Pada video kali ini, saya ingin menerangkan mengenai epistemologi antara Timur dan Barat. Pertama sekali, saya akan menerangkan mengenai apa itu epistemologi. Epistemologi ini adalah teori tentang pengetahuan terutamanya yang berkaitan dengan kajian kritis tentang kesahihan, kaedah dan skop. Epistemologi ini berasal daripada perkataan bahasa Yunani iaitu perkataan episteme yang bermaksud pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan perkataan logos yang bermaksud maklumat atau pengetahuan. Dalam falsafah mempunyai cabangnya, antaranya ialah epistemologi, aksiologi, logik dan ontologi. Epistemologi ini juga merupakan salah satu cabang dalam mengkaji tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi ini juga mempersoalkan perkara seperti apa itu ilmu, bagaimana kita mendapat ilmu dan apakah perkaitan ilmu dengan pembelajaran. Seperti yang kita tahu, epistemologi ini merupakan ilmu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ilmu pengetahuan pada dunia barat adalah pelbagai, tidak jelas dan tiada kesepakatan. Tokoh-tokoh bagi dunia barat moden adalah seperti Plato, Socrates, David Hume dan lain-lain lagi. Manakala ilmu pengetahuan pada dunia timur lebih mementingkan keselarasan, harmoni dan hubungan antara manusia. Seterusnya adalah epistemologi dari timur ini mempunyai hubungan dengan dua aliran iaitu aliran ilmu wahyu dan aliran intuisionisme. Aliran ilmu wahyu berkaitan dengan agama seperti agama Islam, Kristian dan Yahudi. Manakala aliran intuisionisme merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikir manusia yang berkaitan dengan cara mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan. Epistemologi dari barat pula berkaitan dengan dua aliran iaitu aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Bagi aliran empirisme telah menyentuh pengetahuan yang diperolehi melalui panca indera, manakala bagi aliran rasionalisme lebih banyak menjurus kepada penggunaan akal bagi mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai sumber ilmu bagi pendidikan di barat dan di timur. Antara sumbernya adalah berasaskan pengalaman, panca indera, logik, kaedah saintifik, pengetahuan dan ilham yang diperolehi. Seterusnya, saya akan menerangkan perbandingan antara matlamat pendidikan bagi barat dan timur. Kedua-duanya mempunyai kaedah bagi mendapatkan sesuatu ilmu dengan cara yang tersendiri dan matlamat ini bagi barat dan timur dapat dicapai dengan baik. Pertama, bagi matlamat pendidikan di dunia barat telah terbahagi kepada dua iaitu secara tradisional dan moden. Matlamat pendidikan secara tradisional adalah untuk mengajar pengetahuan dan nilai sejagat serta abadi iaitu merupakan aliran parallelisme. Manakala bagi aliran esensialisme iaitu untuk mengajar ilmu dan budaya. Manakala bagi matlamat pendidikan moden melibatkan dua aliran iaitu aliran progresivisme dan aliran eksistensialisme. Bagi aliran progresivisme adalah untuk menjadikan individu tersebut sentiasa bersedia bagi menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan sehariannya. Bagi aliran eksistensialisme adalah untuk mengasaskan corak budaya yang baharu. Yang kedua ialah matlamat pendidikan timur iaitu Konfusianisme, Cina dan Hindu. Bagi matlamat timur Cina iaitu Konfusianisme adalah untuk memupuk tingkah laku yang sempurna dan memupuk nilai murni serta menekankan adat seperti sikap menghormati orang tua atau orang yang telah meninggal.
Manakala bagi matlamat Timur Hindu adalah manusia akan lebih berkeyakinan pada karma dan menekankan konsep dharma, iaitu hidup sempurna dan menghormati manusia dalam hubungan sosial. Seterusnya kita akan membincangkan tentang perbezaan epistemologi Timur dan Barat. Epistemologi Timur dalam agama Islam yang pertama adalah peranan akal dalam menjalankan tugasnya memerlukan bimbingan hati dan wahyu agar dapat memberi impak positif kepada diri maupun kepada orang lain. Yang kedua adalah tokoh bagi dunia Timur dalam agama Islam adalah Ibnu Khaldun. Seterusnya adalah dari segi epistemologi Barat. Beza dengan epistemologi dari segi aspek peranan akal, iaitu peranan akal bagi epistemologi Barat sepenuhnya digunakan bagi sesuatu kebenaran dan akal hanya boleh memikirkan tanpa perlu mengambil tahu kesan daripada pemikiran itu sendiri terhadap diri sendiri atau orang lain. Dan yang kedua adalah tokoh bagi dunia Barat seperti Plato, Socrates, David Hume dan Herbert Spencer. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana saya berjaya menyiapkan tugasan yang diberi sepanjang tempoh pembelajaran dilaksanakan. Reaksi saya selepas menyiapkan tugasan final assessment ini adalah saya sangat berpuas hati kerana berjaya menyiapkannya dan menghantar tepat pada masa yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat beberapa masalah yang harus saya hadapi seperti suasana pembelajaran yang agak terganggu dan masalah gangguan internet, namun saya dapat menghadapinya dengan baik. Alhamdulillah, sememangnya pembelajaran secara atas talab ini benar-benar memberi impak yang besar buat kami sebagai seorang pelajar. Namun, saya tidak menjadikan itu sebagai satu alasan untuk saya kurang fokus terhadap pembelajaran. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Dan ini adalah bahagian rujukan, iaitu saya merujuk kepada slide share, iaitu yang ditulis oleh Fatin Ainabila dan tajuknya adalah cabang-cabang falsafah menurut pandangan ahli falsafah Barat. Akhir kata, saya ingin menitipkan pantun 4 kerat ini untuk renungan kita semua. Pasar di pekan menjual gelama, ketika makan berhati-hati. Salah silap bukan dirancang, maaf diberikan, ilmu dipekerti. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.